Assalamualaikum semua. Baik, untuk hari ini Ustazah akan ajarkan pendidikan Islam tahun 1, tajuk Akidah, unit 3, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tajuk dalam buku teks Tuhanku Ar-Rahman dan Ar-Rahim bersama dengan Ustazah Hidayah. Baik, kita teruskan. Tengok dulu yang ni. Apa dia tanda-tanda Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Pernah tak dengar perkataan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Mesti selalu kan? Betul tak? Bila masa kita sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, bila masa dia? Pandai, sebelum makan. Betul tak? Kita mesti baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi inilah yang kita nak belajar hari ni. Sebelum Ustazah beritahu apa dia Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kita tengok dulu tanda-tanda Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nampak tak matahari tu? Matahari tu cakap, Allah menciptakan saya untuk memberikan cahaya kepada manusia dan tumbuhan. Betul tak? Betul. Kita manusia perlu cahaya. Tumbuh-tumbuhan pun perlu cahaya. Kenapa kita perlu cahaya? Supaya hidup kita terang. Kalau tumbuh-tumbuhan? Tumbuh-tumbuhan perlu cahaya untuk dia hidup. Haiwan macam mana pula? Haiwan pun sama. Dia perlukan cahaya untuk menjalani hidup. Untuk dia cari makan. Untuk dia buat sarang kalau burung. Betul tak? Dan sebagainya. Baik, kita tengok yang kedua pula. Yang ini pokok. Pokok cakap, saya menghasilkan buah yang boleh dimakan oleh manusia dan haiwan. Nampak tak tu? Pokok-pokok ada yang berbuah dan ada yang boleh dimakan oleh kita. Dan juga haiwan. Haiwan makan buah ke? Ya, haiwan makan. Betul tak? Buah apa haiwan makan? Haiwan apa yang makan buah? Contohnya apa? Burung. Lagi? Apa lagi haiwan yang makan buah? Tupai, monkey. Kan? Banyak lagi haiwan-haiwan yang makan buah. Ada tak haiwan makan daun? Ada. Apa je haiwan makan daun? Ulat. Lagi? Lembu, kambing. Semua haiwan tu makan daun. Jadi semuanya berkait-kait. Betul tak? Seterusnya kita tengok yang ketiga. Yang ni dalam tanah. Nampak tak haiwan kecil? Tu haiwan kecil je haiwan tu. Nama dia cacing. Siapa pernah tengok cacing? Inilah cacing. Okey, tengok situ disebut apa? Saya cacing. Yang kecil. Kecil je cacing tu kan? Dan lemah. Cacing ni dia kecil dan juga lemah. Dia senang nak mati. Kalau kamu terpijak, dia matilah dia kan? Kalau tercangkul ke, kalau tertekan ke, dia akan mati. Sebab dia sejenis haiwan yang sangat kecil, lembut dan panjang. Tetapi Allah tetap memberikan rezeki. Dia duduk dalam tanah, dia dapat apa? Dia dapat makanan dalam tanah tu. Kan? Saya juga membantu menyuburkan tanah. Macam mana cacing boleh suburkan tanah? Kalau kita tengok dalam tu, cacing tu dia akan buat satu lubang ataupun satu lorong yang kecil supaya tanah-tanah tu ada ruang-ruang udara. Jadi, akar pokok boleh menyerap oksigen dan juga mineral. Itu fungsi cacing. Kalau cacing tak ada, pokok pun tak boleh hidup dengan subur. Baik, tengok seterusnya. Yang keempat. Yang ini yang paling penting. Yang keempat ni, Allah memberikan akal fikiran, panca indera dan menurunkan Al-Quran sebagai panduan hidup kepada manusia. Yang nombor 4 ni, memang khas untuk manusia. Yang ada akal, cuma kita manusia. Panca indera. Apa dia panca indera?
Panca indera tu kita boleh lihat, kita boleh rasa, kita boleh dengar, kita boleh pegang. Itu panca indera kita. Dan juga yang paling penting sekali, Allah turunkan kita Al-Quran sebagai panduan hidup kita di dalam dunia ini. Jadi, kena pandai baca Quran. Kalau dah pandai baca Quran, kena tahu juga maksud-maksud ayat dalam Al-Quran. Itu kita belajar nanti. Baik, seterusnya kita sambung lagi. Apa lagi tanda-tanda Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni? Nampak tak gambar apa tu? Itu adalah gambar ayam. Ayam pun Allah berikan kelebihan. Apa kelebihan pada ayam? Ayam ni dia beri rezeki pada kita. Allah jadikan ayam supaya manusia boleh makan. Ayam juga ada telur. Siapa suka makan telur ayam? Sedap kan? Telur rebus ke, telur goreng ke, dan juga masuk dalam masakan. Dan daging ayam tu kita boleh goreng, kita boleh buat sup. Satu ekor ayam tu semua ada kegunaan. Seterusnya, Allah juga beri kita pokok. Contohnya, Ustazah beri satu contoh pokok. Pokok pisang. Dekat sini ada pokok pisang. Pokok pisang ni ada banyak kegunaan. Dalam satu pokok ni, dia ada buah. Kita boleh makan buah pisang. Dia ada daun. Boleh tak kita gunakan daun pisang? Boleh kan? Untuk kita bungkus makanan. Untuk kita bungkus nasi, lemak dan sebagainya. Habis batang dia macam mana pula batang dia? Kalau orang yang bijak, orang yang kreatif, batang dia tu pun boleh digunakan. Dan pisang ni, dia akan tumbuh anak pokok. Bila dia dah mati, dia akan tumbuh yang baru. Baik, seterusnya saya laju sikit. Di dalam air, dalam laut. Dalam laut ada pelbagai haiwan yang Allah beri pada kita. Dan kita boleh makan haiwan tu. Contohnya apa? Ikan, siput, sotong, udang, macam-macam lagi kan? Semua tu kita boleh gunakan untuk makanan. Selain kita guna, siapa lagi guna? Ya, haiwan. Haiwan pun makan juga, betul tak? Tumbuhan pun perlukan air juga, betul tak? Baik, kita teruskan. Seterusnya, kita tengok pula apa dia pengertian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah antara nama-nama Allah yang maha indah di dalam Asma'ul Husna. Pernah dengar Asma'ul Husna? Selalu keluar dekat TV kan, yang Nas'aluka ya man huwallahu lazi. Kalau Ustazah nyanyi sampai habis nanti kan tak sempat pula kan, panjang sangat. Nanti kamu dengar sendiri dalam TV ataupun kamu boleh cari, boleh search dalam Asma'ul Husna ni dalam YouTube. Baik, kita tengok dulu. Yang pentingnya kita mesti tahu Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah nama-nama Allah. Baik, yang kedua, apa dia maksud ataupun erti Ar-Rahman? Dia ada beza. Ar-Rahman maksudnya lain, Ar-Rahim pun maksudnya lain. Kita tengok dulu maksud Ar-Rahman. Erti Ar-Rahman adalah Allah Maha Pemurah terhadap sekalian hamba dan makhluknya. Hamba dan makhluknya. Allah Maha Pemurah. Maksudnya Allah beri rezeki. Allah beri apa yang kita minta. Pada semua sekali. Sekalian hamba dan makhluknya. Hamba tu siapa? Kitalah hamba, makhluk Allah. Contohnya, semua makhluk tu termasuklah haiwan. Nampak tak bee tu? Dia punya makanan madu dekat bunga. Seterusnya kita manusia. Allah beri kita makanan, boleh kita minum dan juga tempat tinggal. Tak kiralah kamu kaya ke, kamu miskin ke, kamu orang Islam ke, kamu bukan Islam ke,
Semua sekali Allah beri rezeki. Sama sebab Allah itu Maha Pemurah. Sebab tu kalau kita tengok, semua orang dapat rezeki mengikut dia punya Allah yang beri. Rezeki Allah yang beri. Kita perlu berusaha. Kalau kita tak usaha, kita tak boleh berjaya. Jadi, untuk dapatkan rezeki, kita perlu usaha. Sebab orang yang berusaha, rezeki dia akan lebih daripada orang yang tidak berusaha. Contohnya, kalau kamu nak pandai, rezeki Allah beri pandai dengan akal, kita kena lebih berusaha. Usahanya apa? Rajin baca buku, rajin buat latihan. Betul tak? Tapi kalau kamu tak buat semua tu, tiba-tiba nak pandai. Boleh tak? Tak boleh kan? Jadi, kita kena usaha. Okay, itu maksud Ar-Rahman. Baik, seterusnya kita tengok maksud Ar-Rahim pula. Ar-Rahim pula bererti Allah Maha Pengasih dan Penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman. Yang ini yang kita perlu kejar. Beriman tu. Siapa dah hamba Allah yang beriman? Hamba yang beriman ni tak termasuk haiwan, tak termasuk tumbuh-tumbuhan, tak termasuk orang yang tak beriman. Contohnya orang beriman tu siapa? Orang yang sentiasa melakukan perintah Allah. Solat dan juga berdoa. Ataupun selain daripada ni, kita buat apa? Baca Al-Quran, berzikir. Itu adalah hamba-hamba Allah yang beriman. Sentiasa ingat kepada Allah. Jadi, kita perlu faham Ar-Rahman, Allah beri rezeki pada semua sekali. Dan Ar-Rahim pula, Allah Maha Pengasih, Allah sayang, kasih sayang kepada semua hamba-hambanya yang beriman. Jadi, kita perlu jadi orang yang beriman supaya Allah kasih dan sayang pada kita. Sekaligus Allah dapat beri kita pelbagai rezeki. Faham ni? Baik, kita teruskan. Kita tengok yang ni pula ya. Hukum dia. Hukum dan dalil nakli. Hukum kita beriman kepada Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni, kita wajib percaya. Hukum dia wajib percaya Allah tu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Cuba kita baca dalilnya. Ikut Ustazah baca, dalilnya mudah sahaja. Surah Al-Fatihah, surah yang pertama dan ayat yang pertama. Ikut Ustazah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Semua dah hafal kan? Pastikan kamu hafal maksudnya juga. Baik, kita teruskan. Yang ini kita tengok tindakan yang membuktikan keimanan terhadap Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa dia tindakan? Tindakan tu apa yang kita buat yang membuktikan kita beriman dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Cuba tengok gambar ni dulu. Dalam gambar ni ada pelbagai situasi. Keadaannya bagaimana? Mungkin rumah Encik Ali ini terkena banjir. Kita nampak ada sofa dia dekat luar, ada pokok tombang dan ada pengakap 2 orang dekat situ. Pengakap ni datang untuk membantu membersihkan keadaan rumah. Isteri Encik Ali mengemop lantai. Tengok, nampak tak? Ada 3 ekor kucing dekat situ. Anaknya sedang memberi makan haiwan. Kita cuba buat analisis sikit. Tindakan yang kita perlu buat. Baik, kita teruskan analisisnya. Yang pertama, kita perlu menjaga hubungan baik sesama manusia, sayang menyayangi dan juga menjauhi pergaduhan. Sayang sama-sama manusia ni caranya macam mana? Kita saling bertanya khabar, ziarah menziarahi dan kita elakkan pergaduhan. Tak baik bergaduh sesama manusia, berdosa. Baik,
Baik, seterusnya, mempunyai sifat belas kasihan. Sifat belas kasihan ni bukan dengan manusia je. Tapi dengan semua makhluk. Dengan cara kita bantu-membantu. Dan juga murah hati. Apa maksud murah hati? Contohnya, kita berkongsi rezeki. Berkongsi rezeki ni bukan sama manusia je. Dengan haiwan boleh. Dengan tumbuhan pun boleh. Betul tak? Dengan haiwan, kita beri dia makan. Dengan tumbuh-tumbuhan, macam mana pula? Kita letak baja, kita siram hari-hari supaya dia sihat, membesar dan juga memberikan rezeki pada kita. Berbuah, kita boleh makan buah dia dan juga daun-daun dia. Betul tak? Baik, seterusnya. Yang ini yang paling penting. Bersyukur atas nikmat yang dikurniakan. Nikmat yang Allah beri, kita perlu bersyukur. Allah beri kita badan, Allah beri kita panca indera, Allah beri kita tubuh yang sihat. Jadi, kita perlu menjaga kesihatan. Dan yang kedua, Allah beri kita alam sekitar. Allah beri kita rumah, Allah beri kita persekitaran, pokok-pokok dan sebagainya. Jadi, kita hendaklah memelihara alam sekitar supaya rezeki kita tidak berkurangan. Baik, seterusnya secara rumusannya. Rumusannya kita wajib, hukumnya wajib beriman kepada nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim dengan cara bersyukur atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepada kita. Boleh ni? Boleh faham? Baik, kita jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum.